Pertama sekali, ini antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah. Yang berhormat tanya, biarlah saya jawab. You want me to reply, I will reply. But you don't want me to reply. You don't have to. I know already But your you, answer. you So are don't have to. accusing. Yeah. You are accusing. I have to defend. You You want- are behaving in very undemocratic manner. Yeah. And Reply or just not. because you are opposition doesn't mean we as government cannot defend ourselves. Go to Okay, I answer. Then when I answer, you sit down. When I sit down, then you stand up. That's how you should do it. That is a problem with you. Because you always think you're right. Tenang Relax lah, Rau. That's not your flaw. Let me talk to him. Cukup lah. Dah tinggalkan Arau, cukup lah. Arau. Hello, Arau. Hello, Arau. Hello, speaker ada ni. Arau, speaker datang ni. Hello. Okay. Melayu mudah. Melayu mudah. Inilah berita yang terakhir. Askar Nasional Jepun telah mendarat di Kota Baru. Masa Tuan Yang Dipertua, 10 minit. extension. Minta extension. Oh, nak extension. Nak extension. Extension time. Tuan Yang Dipertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai usul undi percaya terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri, dan usul di bawah peraturan mesyuarat 14.2 diputuskan, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi pada hari Selasa 20 Disember 2022. Ada yang menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya menyokong. Terima kasih. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi naklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Sekarang saya menjemput Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya akan mengambil hanya 10 minit. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 13 orang ahli yang berhormat, iaitu Larut, Bagan, Kota Baru, Seri Aman, Beluran, Titiwangsa, Pasir Mas, Pandan, Tasik Glugo, Keningau, Arau, Kuala Selangor dan Kinabatangan. Saya Tuan Yang Dipertua merasakan lebih baik saya pergi kepada isu-isu yang dibawa disebabkan oleh ramai yang berhormat membawa isu yang dengan izin overlapping dalam isu-isu yang tertentu. Oleh itu saya akan menyatakan di sini, pertama sekali menjawab tentang adakah usul undi percaya ini wajib ke tidak. Saya bersetuju dengan sahabat-sahabat belah sana, memang usul ini tidak diwajibkan. Yang disebutkan oleh beberapa orang yang berhormat tentang 2 kali sahaja di mana kerajaan membawa usul undi percaya seperti yang disebut pada tahun 1976 semasa Yang Amat Berhormat Datuk Hussein Onn sebagai Perdana Menteri ketiga, dan juga pada tahun 2003 apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdul Badawi menjadi Perdana Menteri kelima. Dan betul yang dikatakan di sini bahawa ia selalu dibawa dalam keadaan kesinambungan daripada seorang Perdana Menteri kepada Perdana Menteri yang lain. Dalam hal ini Tuan Yang Dipertua, saya ingin menekankan di sini bahawa apa yang berlaku pada hari ini ialah permohonan yang dibuat oleh kerajaan yang mana aturan mesyuarat membenarkan, dan kerajaan telah membuat permohonan hari ini melalui usul iaitu undi percaya kepada Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri. Oleh itu saya ingin menyatakan di sini bahawa kalau kita lihat apa yang berlaku, saya izin mengambil contoh di New Zealand dan juga berlaku di kerajaan New Zealand disebabkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern mewujudkan kerajaan gabungan ataupun coalition government. Dia telah mewujudkan satu usul undi percaya untuk memberikan keyakinan dalam parlimen. Jadi di sini poin saya yang kedua ialah apa yang disebut oleh ramai yang berhormat berbahas tentang isu menyatakan bahawa mekanisme yang berlaku pada hari ini, terutama sekali memorandum persetujuan perjanjian itu disebut sebagai bercanggah kepada perlembagaan persekutuan dan sistem demokrasi berparlimen. Saya nak menyentuh kepada yang disebutkan oleh Yang Berhormat Larut, kemudian Yang Berhormat Kota Baru, kemudian dengan beberapa lagi yang berhormat. Sebenarnya dalam isu yang disebut berkenaan dengan perkara keempat, dan Yang Berhormat Kota Baru, sahabat saya juga seorang peguam,
menyentuh tentang Bar Council. Saya ingin menjawab bahawa kalau kita tengok kepada kenyataan Bar Council dan kita baca sekali dengan kenyataan daripada NGO yang menekankan kepada free election seperti Bersih, mereka menyatakan bahawa sebenarnya apabila kita bercakap tentang pembentukan yang berlaku pada hari ini, berbeza dengan keadaan dulu kerana kita mempunyai Akta Lompat Parti. Dan Akta Lompat Parti ini, kalau kita tengok apa yang berlaku dalam negara kita, sebelum kewujudan pindaan perlembagaan kepada Akta Lompat Parti, memang boleh kita sebut bahawa beberapa pergerakan boleh dipersoalkan dalam amalan demokrasi. Tetapi disebabkan adanya Akta Lompat Parti dengan pindaan-pindaan kepada perlembagaan, kita tidak boleh menafikan bahawa Akta Lompat Parti ini boleh dilihat dengan izin sebagai satu air cover undang-undang yang membenarkan parti-parti politik mengikat ahli-ahli politik mereka. Itu sebab kalau kita tengok dalam fasa-fasa yang disebut dalam pindaan perlembagaan dalam Akta Lompat Parti ini, saya percaya sahabat saya terutama sekali Kota Baru dan Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Sebelum tu tahniah kepada Ketua Pembangkang daripada Larut. Saya ingin menyatakan bahawa bila kami dalam Select Committee pada sesi yang lepas, sebenarnya kita nakkan seboleh-bolehnya satu expulsion itu menjadi satu tindakan yang mana bila dia dibuang daripada parti, kerusi itu kembali kepada parti. Tetapi saya percaya pada dalam perbincangan kita disebabkan masa tidak mengizinkan. Dan saya sendiri sebagai seorang daripada ahli Parlimen Pengerang sebagai backbencher, menimbulkan tentang kewujudan Private Members Bill dan memakan masa setahun untuk dijadikan sebagai satu kenyataan. Tetapi dalam proses untuk mewujudkan expulsion sebagai satu kompromis, Jawatankuasa Select Committee bercakap tentang recall bill. Dan recall bill sepatutnya dimasukkan di mana kalau dalam keadaan bila ahli parlimen dipecat oleh parti politik mereka, yang kita nak tekankan supaya pengundi di kawasan tersebut dalam segi peratusan membuat penentuan dia tak mahu ahli parlimen tersebut dipecat. Itu soalan berlainan di segi recall election. Tetapi dalam hal perkara ini, Tuan Yang Di-Pertua, saya nak cuba ingatkan sahabat-sahabat saya yang ada dalam jawatankuasa, mengingati bahawa kita mewujudkan situasi yang mana pindaan kepada perkara 10, iaitu kita membenarkan membuat satu undang-undang khas bagi lompat parti. Kemudian kita berbincang tentang perkara 48. Perkara 48 pasal 6 ni kita pindah, kita buang. Sebab perkara 48 pasal 6 tu dia tak membenarkan mana-mana ahli politik yang meninggalkan kerusi itu bertanding semula. Delik dalam Jawatankuasa berkata itu tidak patut berlaku sebab dengan izin saya menyatakan kenyataannya dipanggil sebagai Cheryl Samad Clause. Iaitu kalau Tuan Yang Di-Pertua ingat bila mantan Yang Berhormat daripada Johor Bahru tu dia telah dipecat. Jadi dalam keadaan di sini dia boleh bertanding semula. Itu yang disebutkan sebagai perkara 48. Kemudian bila kita sebut tentang 49A, senario 49A ni dia ada beberapa senario. Izinkan saya membaca, mungkin sahabat-sahabat banyak yang telah lupa. Dalam hal ni Yang Berhormat, kita mesti ingat, tertakluk pada peruntukan dalam perkara ini, seseorang ahli Dewan Rakyat hendaklah terhenti menjadi ahli Dewan itu dan kursinya hendaklah menjadi kosong. Sebaik sahaja satu tarikh kekosongan luar jangkaan dipastikan oleh Tuan Yang Di-Pertua. Pertama sekali disebut setelah dipilih ke Dewan Rakyat sebagai anggota suatu parti politik, dia melepaskan keanggotaannya. Melepaskan tu maknanya dalam bahasa kita tu dia dengan sengaja nak keluar. Jadi maknanya dia boleh tinggalkan tapi kursi dia tu hak balik kepada parti. Kemudian atau diwujudkan satu penambahan atau dia tidak lagi menjadi anggota parti tersebut. Dan ketiga ialah atau setelah dipilih ke Dewan Rakyat bukan sebagai anggota parti, dia menyertai suatu parti politik sebagai anggota. Maknanya di sini bergerak atas niat dia untuk bertukar parti. Seseorang ahli Dewan Rakyat tidak terhenti menjadi ahli parti, maknanya kerusi dia tak akan digugurkan dengan gerakannya dengan beberapa syarat. Pertama, pembubaran atau pembatalan parti politik dia. So kalau parti politik dia batal, dia masih ahli parlimen pada kawasan tersebut. Kedua, izinkan saya habis. Ya. Kedua, pelepasan keanggotaannya daripada parti politik apabila dipilih sebagai Yang Di-Pertua. Dan ketiga, pemecatan daripada keanggotaan ahli politik tersebut. Di sini Tuan Yang Di-Pertua, saya tahu mungkin Yang Berhormat daripada Kota Baru nak menimbulkan beberapa perkara, tapi biarkan saya habis dulu bercakap supaya ahli-ahli Yang Berhormat lain yang tidak terlibat dalam kewujudan Akta Lompat Parti melihat kepada apa yang berlaku. Saya nak sentuh kepada apa yang diwujudkan dalam
beberapa perlembagaan dalam beberapa negara. Ya, Muhammad, Pertama sekali, saya nak sentuh 49 yang sedang Yang Muhammad. Izinkan saya baca. Kalau kita tengok Tuan Yang Ketua, berdasarkan kepada rasional penggubalan dan pendekatan proposif dalam perkara 49A besar, braket 1, braket A, braket 2, perlembagaan persekutuan boleh dirumuskan bahawa mekanisme yang digunakan oleh parti politik adalah tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan dan sah di sisi undang-undang. Maknanya mekanisme itu tertakluk pada parti politik tersebut. Sebab hubungan sekarang dengan ada lompat parti, kerusi itu adalah kerusi parti, bukan kerusi individu itu sendiri. Itu beza dia. Dulu kalau tak ada akta lompat parti, ahli-ahli politik tu dia boleh bergerak dengan kerusi dia ikut bumbung boleh, pintu belakang boleh, pintu depan boleh. Dengan ada lompat parti ni, niat sebenarnya supaya kita mengikat dia kerana itu memberi hak kerana Tuan Yang Ketua, bila ahli-ahli politik bertanding atas tiket parti, parti melabur banyak duit. Parti meletakkan nama, jentera, pakaian, warna. Jadi takkanlah lepas menang boleh lari. Itu sebabnya akta lompat parti diwujudkan. Kalau tak ada akta lompat parti, Tuan Yang Di-Pertua, yang mana dibahaskan tu bolehlah kata tidak ada amalan demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen ini, demokrasi berparlimen ini wujud kerana parlimen sendiri yang mewujudkan undang-undang lompat parti. Bukannya, kejaplah Yang Berhormat, saya nak jawab. Bagilah saya habis. Nanti mencelah. Nanti pun, betul lah Yang Berhormat. Peraturan mesyuarat kata menteri nak jawab dia. Yang Berhormat duduklah, sabar. Yang Berhormat duduklah, biarlah saya habis Yang Berhormat. Kalau kita nak bercakap, Yang Berhormat sebagai orang lama, kita dalam mahkamah pun nak tunggu hakim bagi kebenaran kan. Terima kasih Yang Berhormat. Thank you. Of course, saya akan bagi floor pada Yang Berhormat. Yang Berhormat mantan Menteri Undang-Undang. Masa itu saya timbalan speaker. Okay. Jadi berbalik dalam perkara ni, Tuan Yang Ketua, saya nak bagi contoh dua negara. India. Jadual ke-10 dalam Perlembagaan India menyatakan bahawa seseorang wakil rakyat perlu mengosongkan kerusi sehingganya beliau mengundi atau memilih untuk berkecuali dalam sesuatu undian bertentangan dengan arahan parti politik mereka, terutamanya berkenaan dengan usul berkaitan dengan kepercayaan dan bekalan. Singapura pula, perkara 46(2)B, Perlembagaan Singapura menyatakan bahawa kerusi seorang ahli parlimen itu akan dikosongkan sekiranya beliau tidak lagi menjata anggota dipecat atau meletakkan jawatan daripada keahlian parti politik yang beliau mewakili sewaktu pilihan raya. Ini petunjuk bahawa terdapat kesedaran di kalangan parti politik dan demokrasi berparlimen secara umum bahawa ia memanglah prerogatif parti politik untuk memastikan bahawa mana-mana wakil rakyat yang bertanding dan dipilih atas watikahnya memanglah perlu bertanggungjawab kepada parti politik masing-masing. Silakan Yang Berhormat Ketua Baru. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sahabat saya, kebetulan saya bersama dengan Yang Berhormat Menteri Damansara, saya larut kami bersama dalam jawatankuasa yang menggubal pindaan perlembagaan artikel 49A, capital A. Kami yang berada dalam jawatankuasa. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri tadi telah menghuraikan peruntukan di bawah perkara 49 capital A yang melibatkan clause 1 and 2 yang menunjukkan keadaan di mana seseorang ahli terlucut keahliannya. Satunya yang tadi disebut, kalau dalam bahasa Inggeris, he resigned as a member of political party. Yang kedua, he ceased to be a member of political party. Yang ketiganya, kalau dia ni bertanding bebas, tiba-tiba masuk parti lain, itu dia anggap parti. Saya nak bertanya mengenai memorandum yang dirujuk oleh kita tadi. Ada satu klausa 4A, kalau saya boleh baca. Setiap parti-parti dan pihak-pihak hendaklah mengundi untuk menyokong Perdana Menteri berkaitan usul percaya, perbekalan dan atau apa-apa usul berbentuk prerogatif yang mempunyai kesan kepada keabsahan kerajaan. Itu A. Yang B, ini yang penting. Setiap parti dan pihak-pihak hendaklah shall, dalam bahasa Inggeris, memastikan setiap ahli-ahli parlimen mereka mengundi mengikut klausa 4A. Okey. Kegagalan, keengganan, kecuaian dari berbuat demikian hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab ahli parlimen secara individu dan dianggap sebagai peletakan jawatan atau pemberhentian menjadi ahli parlimen bagi kerusi itu. Ada ke tidak dalam 49A?
yang dalam ni. Kalau tak ada, adakah itu tidak dianggap bercanggah ataupun very unconstitutional? Kalau tak betul, saya rasa Yang Berhormat Pasir Gudang telah melahirkan bangkangan kepada dokumen ini yang bagi saya very unconstitutional and very illegal, and it is void berdasarkan kepada satu kontrak yang mana dalam akta kontrak satu lagi disebut dalam akta kontrak, the consideration dengan izin or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by a law. Ini bagi saya memberana ini forbidden by Article 49A that cause this document is illegal and void ab initio. Kota Baru, boleh saya tanya Kota Baru? Kerana itu satu bukan keadaan yang betul. Biar saya jawab Kota Baru dulu. Floor. Yang Berhormat Kota Baru, pertama sekali, saya terima kasihlah Yang Berhormat Kota Baru mempunyai kesusahan hati seolah-olah ahli politik, ahli parlimen yang menandatangani perjanjian persefahaman kerjasama untuk membentuk kerajaan gabungan. Yang Berhormat Kota Baru menyatakan ini tak sah. Pertama sekali, ini antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah. Tak ada kena-mengena dengan Perikatan Nasional. PAS pun tak ada. Sekali Yang Berhormat. Yang Berhormat tanya, biarlah saya jawab. Masalah dengan Yang Baru Berhormat ni tak faham. Yang Berhormat MIC tak setuju. MIC dalam Barisan Nasional mereka tak setuju. Yang Berhormat, saya jawab. Nak suruh saya jawab. Kalau macam ni, baik tak saya jawab, terus undi je lah. Nak suruh jawab tak nak jawab? It's up to you. You want me to reply, I will reply. But you don't want me to reply. You don't have to. Tak payah I know jawab. already But your you answer. are don't have to. accusing. Yeah. You are accusing. I have to defend. So I cannot defend. You say we're not democratic. You are behaving in very undemocratic manner. Yeah. You ask me. You up ask to us you. to defend, we defend. Up to you. Up to Takkan you. we You cannot want to defend. reply or not? Just because you are opposition doesn't mean we as government cannot defend ourselves. Kota Baru. Let me defend. Kota Baru, saya bukan lawyer pun tahu you tak faham. You have already got 13 speakers to raise. This is my floor. Let me You speak ask lah. me whether I want you to reply or not. Yeah, I said, then you sit up to down you. lah. Let me Up to defend. you. You want if to you reply keep or standing, not? Up to you. how am I going to answer if you keep standing up? Ni Parlimen Amerika kan ni? Why you ask me? I Anis, ask you ask me. because you ask me. Parlimen Amerika kan ni? You want me to answer or Right. not? It's up to you. You want me to answer, I answer. Okay, I answer. Then when I answer, you sit down. When I sit down, then you stand up. That's how you should do it. That is a problem with you. Because you always think you're right. Dengan izin, minta maaf. Bila marah cakap mutih lah macam kat mahkamah. Sabarlah jawab. Tenang-tenang lah. Relax lah, Rau. That's not your floor. Let me talk to him. Tenang, Cukup lah. Dah tinggalkan Arau, Amor, Arau. cukup lah. Arau. Relax. Arau. Hello, Arau. Macam orang itu. Hello, Arau. Betul ni. Hello, speaker ada ni. Arau, speaker datang ni. Hello. Okay.